يوم من الأيام حتى لوننا وشكلنا، يعني أنا شبهك تمام، وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد. يلا نمد الإيد من غير كلام، أجمل الأوقات بتيجي عالبال، يبقى الحمل جبال ننساه أوام انت وانا. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فهكينا في الدين وعلمنا تأويل ولنا إلى صراط المستقيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم صل صلاة كاملة وسل سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال برغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang berusaha pengurusi kumpulan bacaan Yasin Wanita Taman Sri Ladang, kemudian ahli jawatan kuasanya, kemudian semua ahli ataupun semua hadirat ataupun muslimat yang hadir pada pagi ini. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan limpah dan izin taufiknya kita dipertemukan buat pertemuan kita yang kali ke-3, betul? Ketiga. Kita bermula bulan Julai, bulan Ogos, kemudian September dengan Oktober tak kesempatan. InsyaAllah pada pertemuan bulan ni November kita dapat bertemu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sihat? Alhamdulillah. Syukur, Alhamdulillah masih lagi diberi peluang kesihatan. Maksudnya masih lagi Allah beri peluang izin hidup. Allah masih lagi beri peluang izin untuk hidup. Bila kita diberi izin hidup, maksudnya Allah akan mencurahkan rezekinya. Allah yang Razak, antara salah satu nama-nama Allah, tidak akan lupa bagi hamba-hambanya. Maksudnya kalaulah orang itu dah meninggal dunia, Allah dah panggil dia untuk kembali ke rahmatullah, maksudnya Allah dah putuskan rezekinya. Rezekinya yang akan datang adalah rezekinya di alam kubur. Makanan ni adalah makanan amalan kita sewaktu kita hidup sekarang. Itu sebab peranan kita pada waktu ini adalah untuk kita beramal. Walaupun apa jua yang berlaku pada ketika ini, dalam penjara sekalipun kita diberi kebenaran untuk mendirikan solat, masih lagi diberi peluang untuk membaca Al-Quran.
membaca buku-buku ilmiah. Kan kalau tuan-tuan pergi muzium penjara ada dekat Melaka tu, dalam muzium penjara tu boleh tengok kedudukan muzium tu, ataupun dia sebenarnya penjara asalnya, kemudian dia jadi muzium lah, tak adalah panduan kat situ, tapi boleh tengok bagaimana dia punya binaan sel-sel tu. Apa tu, ada ruang perpustakaan, maksudnya banduan tu boleh baca buku. Jangan terkejut kalau mereka keluar lebih berilmu daripada kita, sebab mereka habiskan masa mereka dengan perkara yang positif, perkara-perkara yang bermanfaat lah, belajar lah maksudnya, baca buku, baca Al-Quran, solat, dengan kuliah ustaz yang datang. Jadi kuliah dengan penjara lagi banyak daripada kita ni. Maksudnya lagi kerap ada program. Kalau kita suka program, masuklah penjara. Alhamdulillah, syukur kita masih diberi peluang itu, sebab ada di luar sana yang saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia. Syukur tak? Syukur masih lagi aman, tak ada berada dalam keadaan yang huru-hara, tidak berada dalam keadaan peperangan, kebuluran, kelaparan, masih lagi ada telur nak makan kan, sekurang-kurangnya tak mampu nak beli makanan yang mahal-mahal kan, mampu lagi kita nak membeli sesuatu yang murah yang boleh masuk ke perut kita, alas perut untuk kita nak mendirikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, jadi pada pertemuan sebelum ni kita dah sebut mukadimah untuk kita tadabbur. Ingat lagi tak? Yang sebelum ni kita telah tadabbur secara asas, gambaran asas, kemudian kita masuk tadabbur suratul Al-Fatihah. Okey. Kemudian kita cadang hari tu kita nak, pertemuan kita pada hari ni kita nak tadabbur surah An-Nisa. Surah An-Nisa surah yang panjang, surah yang panjang. Cuma kita nak sebut pada pertemuan kali ini hanya tertumpu ayat yang ke-7, ayat yang ke-11, ayat yang ke-12 dan juga ayat yang ke-176 surah An-Nisa. Kita hari itu dah sebut pertemuan kita yang pertama mukadimah, kemudian kita sebut itu suratul Fatihah, ketiga ni kita jumpa kita nak sebut surah An-Nisa. Okey, tapi surah An-Nisa ni kita tak sebut semualah, walaupun ayat dia sebenarnya ada 176, kita tak sebut semualah. Kalau yang ada handphone, yang ada Al-Quran, nanti kita nak tumpukan ayat 7, ayat 11, ayat 12, ayat yang terakhir sekali 176. Empat ayat ni. Okey, 4 ayat ni. Okey, kalau siapa ada handphone, cuba tengok dalam handphone, cuba tengok, buka apa nama surah Al-Nisa, buka dulu. Kalau yang ada aplikasi aplikasi Al-Quran tu. Okey, surah Al-Nisa ada 176 ayat. Ada 176 ayat. Surah yang keberapa dalam Al-Quran? Surah yang keempat. Betul. Selepas surah Ali Imran. Selepas surah Ali Imran, antara surah yang terpanjang. Okey, antara surah yang terpanjang selepas surah Al-Baqarah. Boleh? Antara surah yang terpanjang selepas surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ada berapa ayat? 286 Tapi surah An-Nisa ada 176 sahaja. Diturunkan di mana?
di Madinah Al-Munawwarah. Di Madinah Al-Munawwarah. Ingat lagi tak kita sebut hari itu bila Nabi SAW berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Okey, Nabi pasakkan dulu akidah dulu 10 tahun, kemudian barulah membina negara. Barulah Nabi SAW apa yang diperintahkan Nabi untuk melaksanakan perkara-perkara syarak. Okey, waktu itu ingat tak tahun kedua hijrah Allah apa kita sebut bagi amalan ataupun Allah fardukan ataupun turunkan ibadah solat selepas Nabi dah puasa, zakat, haji dan seterusnya. Tapi berkaitan dengan akidah kebanyakan di Mekah Al-Mukarramah. Okey. Sebelum kita nak sebut berkaitan dengan faraid kan, surah Nisa ni dia ada banyak sangat apa kita sebut amalan lah, ataupun kita kata perintah perintah yang Allah kurniakan di dalam surah An-Nisa. Cuma pada pertemuan kali ini kita nak sebut berkaitan dengan faraid. Agak-agaklah dalam surah An-Nisa ni ada banyak menceritakan berkaitan dengan siapa? Wanita. Bila sebut surah An-Nisa banyak menceritakan berkaitan dengan wanita. Dan kali ini pertemuan kita pun semua wanita. Dan kalau cerita berkaitan dengan kuliah faraid ni pun di mana-mana pun banyaknya perempuan. Dan lelaki ada. Dia duduk dekat sebelah dewan minum teh. Kan? Sebab kefahaman ni dia perlu bersama. Maksudnya lelaki pun kena faham, perempuan pun juga kena lebih faham. Dua-dua pun samalah sebenarnya. Kita semua bila sebut kita orang Islam, kita kena faham apa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seorang dia belajar, dia jadi tak lengkap. Dia jadi tak lengkap. Sebab nanti masa kita nak belajar nanti berkaitan dengan hukum faraid, kalau ikut betul-betul bahagian wanita, dia akan dapat banyak ke sikit? Sikit tapi sebenarnya ada situasi-situasi sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala nak melindungi wanita. Ada juga beberapa situasi akan dapat banyak. Nanti kita akan tengoklah satu persatu apa yang Allah dah telah syariatkan hukum faraid. Tapi sebenarnya kalau kita sebut surah Nisa, dia bukan sahaja berkaitan dengan apa nama Allah sebut hukum faraid tau. Dia juga banyak berkaitan dengan hukum perkahwinan, wali syarak. Okey. Kemudian banyak bercerita berkaitan dengan pewarisan lah, hukum faraid lah, hibah, hutang yang perlu kita kena lunaskan. Dia gabung sama. Bukan kita sebut hanya faraid semata-mata, bahkan dia digabung sama dengan hutang, pengurusan hutang, pengurusan wasiat, pengurusan harta faraid tu. Dan banyak lagi lah yang kita nak sebut, tapi untuk kali ini kita nak sebut tentang hukum faraid semata-mata sahaja pertemuan kita. Okey, siapa kat sini baru pernah mendengar perkataan faraid? Cuba kat tangan. Pernah tak? Biasa dengar. Pernah belajar? Sekolah belajar. Masa Sijil khas sebab ada subjek faraid kan. Jadi bila kita sebut tentang faraid, dia nampak macam susah. Betul? Dia cerita-cerita berkaitan dengan kira-kira. Betul? Bahagian-bahagian ahli waris yang terlibat. Betul? Kemudian ada juga cerita tentang Allah sebut penghalangan.
Maksudnya ada waris-waris yang terlibat tetapi dia dihalang. Sepatutnya dia terima tapi dia dihalang. Nanti kita akan ceritalah sebab apa dia tak dapat. Contoh, ada kes yang berlaku dekat Felda. Bila sebab Felda ni sebab dia terikat ataupun sedikit sebanyak dia kena faham juga tentang pengurusan harta pusaka. Sebab dia mesti ada harta. Sebab dari tanah tu lah. Okey, kita ambil contoh seorang suami. Ni saya lukis ni, kalau bila gambar kotak ni lelaki lah. Kalau bulat ni maksudnya perempuan. Okey. Ini seorang lelaki telah meninggal dunia. Suami lah. Lepas tu perempuan ni pun juga telah meninggal dunia. Jadi dia meninggalkan anak, 3 orang anak lelaki. Okey. Anak lelaki 1, anak lelaki 2, anak lelaki 3. Okey. Bawah dia pun ada cucu. Maksudnya cucu ni lah, cucu lelaki, anak lelaki ni, cucu lelaki, anak lelaki ni, dengan cucu lelaki, anak lelaki ni. Okey. Ni saya nak bagi contoh dulu sebelum kita nak masuk lebih panjang kan. Okey. Dia meninggal kan? Habis lah. Kalau dia meninggal, cucu lelaki ni terima tak? Agak-agak saya tanya dulu. Cucu lelaki ni terima? Betul, terima. Terima sebab apa? Sebab dia waris. Okey, ni saya bagi contoh dulu. Ni meninggal tahun 2020. Ni meninggal tahun 2022. Okey. Ni dapat ke tak dapat ni? Tak dapat sebab dia meninggal sebelum. Dia meninggal sebelum. Bapak ni Okey. Okey, anak dia meninggal dulu sebelum dia. Okey. Kita kata kalau dia meninggal 2024. Dapat tak? Okey, ni sekarang ni datuk dia dah meninggal 2022. Okey, ni anak lelaki dah meninggal 2024. Oh, tak dapat. Dapat ke tak cucu ni? Dapat. Banyak ihtilaf banyak ihtilaf. Okey, tak apalah ihtilaf. Ada setengah tempat ittifaq terus tak dapat. Ataupun dapat terus. Okey, sebenarnya kalau ikutkan kat sini, situasi kat sini, dia tak dapat. Walaupun dia meninggal selepas ini. Sebabnya apa? Ni ada anak lelaki. Anak lelaki ni akan menghalang semua ni. Dia akan menghalang semua cucu. Okey. Dia akan menghalang semua cucu. Ni sedikit adalah kita nak buka minda pada pagi ni. Cuma permulaan pada pagi ni sebenarnya kita nak sebut. Sebenarnya kita datang pada pagi ni khususnya untuk program kuliah pada pagi ni. Bila sebut tentang faraid, okey, objektif kita dalam kita nak memahami hukum hakam faraid ni, kita nak faham. Kita nak faham kaitan ilmu faraid untuk diri sendiri dan juga harta yang kita tinggalkan nanti. Okey. Dan juga struktur faraid dengan praktikalnya. Struktur faraid dan juga praktikalnya berbeza-beza ikut orang-orang tu. Contoh, kita ambil contoh puan ada berapa orang zuriat? 7. Berapa orang lelaki, berapa orang perempuan? Seorang lelaki, semua perempuan. Okey. Ada seorang, ni ada 7. Okey, ada setengah daripada kita semua anak perempuan. Ada 5 anak perempuan. Ada setengah daripada kita semua anak lelaki. Ada 5 anak lelaki.
ada setengah daripada kita tak ada rezeki lah. Jadi kat sini tu yang dimaksudkan kita nak fahami struktur case by case, keluarga by keluarga tu. Dan juga kita nak faham hukum faraid ini tentang diri kita dan juga harta yang kita tinggalkan. Dan semua hari ni yang datang pada pagi ni semua ada harta tak agak? Ada? Ada harta puan? Ada. Semua ada harta kan? Yang pakaian tu pun juga harta. Kalau tak ada tanah, tak ada duit, tak ada kereta, tak ada rumah, itu memanglah harta yang bernilai. Tapi sebenarnya pakaian yang kita pakai itu pun juga harta, juga perlu diuruskan. Okey, juga perlu diuruskan. Kita tak boleh kata okey, ayah dah meninggal, datuk lah kan, maksudnya ayah kita dah meninggal, ayah kita Pak Imam, ada kopiah banyak orang bagi kan, ada baju jubah banyak, ada seluar jubah banyak ataupun seluar, okey, letak dekat depan rumah, siapa nak ambil. Boleh tak macam tu? Boleh? Tak boleh sebabnya dalam harta yang banyak-banyak tu dia ada bahagian-bahagian ni. Ada 5 anak lelaki, ada seorang anak lelaki, ada 5 anak perempuan ni. Dia ada bahagian-bahagian dia. Okey, kalau semua anak lelaki kita akan sebut asabah bin nafsi. Tak apa, ni saya sebut secara ni dulu. Mula-mula memang kita pun tak pernah dengar, tapi nanti lama-lama kita akan jadi biasa. Asabah bin nafsi. Ni tulisan ringkas dia lah kalau dalam bahasa Arab dia. Kalau semua anak perempuan, dia akan dapat berapa? Siapa tahu? Anak perempuan. Kalau semua dia ada anak perempuan. Siapa kat sini semua ada anak perempuan? Sayang anak perempuan? Sayang tak anak-anak tu? Sayang. Jadi kalau meninggal dunia, sama ada ibu ataupun ayah, harta tu tak dapat seluruhnya kepada anak perempuan. Okey, dia akan dapat berapa? 2/3. Dia akan dapat 2/3. Jadi selebihnya, kalau dia ada 3,000, kalau dia ada 3,000, berapa dia terima? 2,000. Okey. Jadi baki dia tu kat siapa? Kita bagi contoh macam contoh anak pun ada berapa tadi? Anak tadi ada berapa? 4 Kita ambil contoh lah, ada 4. Okay, bila meninggal seorang suami kan, ayah lah kan, okay, ni anak perempuan ni, dia semua akan berkongsi 2/3. Berkongsi, bukan setiap daripada dia tu dapat 2/3. Berkongsi. Kalau ada duit 3,000, anak-anak yang akan terima 2,000. Bagilah 4. So dapat 500. Okay. Ada bagi berapa lagi? 1,000. Okay, 1,000 ni dapat kat siapa? Okey, kita katalah ni dah meninggal dunia lah, ataupun ni ada juga, dia ada bahagian jugalah. Cuma kita nak sebut ni yang ada baki ni. Okey, isteri 1/8. Lupa, isteri dapat 1/8. Sorry. Kini dapat 2,000 kan. Okey, 1/8, 3,000 dapat apa? Berapa? 1/8 kali 3,000 akan terima 375. Okey, ada bagi berapa? 3,000 tolak 2,000 tolak 375. Okey, ada baki 625 lagi. Okey, 625 ni dapat kat siapa? Kalau ada sup lah kat saudara, dapat saudara tu.
Ha? Atuk asalari. Katalah atuk dah tak ada lah. Bapa saudara ni dah tak ada lah. Datuk ni dah tak ada. Adik-adik bapak. Adik-adik. Adik-beradik ayah ni. Katalah ada seorang lelaki, ada seorang perempuan. Kita ambil lelaki je lah senang. Okay, dia akan terima 625 ni. Faham kan? Faham kan? Ini contohlah sebelum saya nak masuk yang lebih jauh lagi ni. Maksud pertama, kita nak belajar pagi ni, kita nak fahami. Kita nak fahami hukum faraid ini ada berkaitan diri kita, harta kita. Dan juga setiap daripada kita tu berbeza-beza. Nah, ni yang sebagai contoh ni, contohlah. Contoh anak puan ni tadi, anak dia 4 orang perempuan. So 2/3 daripada harta si mati akan dapat ke anak-anak perempuan ni, tapi bagi 4 lah. Sebab anak dia ada 4 orang. Kalau 5 lah, kalau 10 lah, kalau 20. Okay? Ni kita tak cerita kalau dia ada anak lelaki tau. So isteri akan dapat 1/8. Kalau pantai timur dia akan sebut kepala mayat. Pernah dengar kan kepala mayat kan? Kepala mayat. Maksudnya kita nak belajar tentang hukum faraid pagi ni, kita nak faham dulu sedikit sebanyak ada kaitan untuk diri kita. Sekurang-kurangnya kat sini, kalau puan tadi tak nak bagi duit ni kat 625 ni dekat adik-beradik dia ni, kurang-kurangnya buatlah hibah sebelum. Hibah bila kita sebut hibah, dia sebenarnya ada berkaitan tau, faraid, hibah dengan wasiat. Okay. Sebelum kita nak lebih jauh ni, kita kena tahu satu persatu ni dia punya maksud dia. Okay. Wasiat ni selepas mati. Okay. Maksudnya saya nak bagi rumah ni dekat anak bongsu selepas mati. Ada dokumen dia lah. Sekarang ni kita semua dah hitam putih. Kalau dulu lisan je lah. Sebab tak nak berlaku apa kita kata akan datang ni berlaku ni lah, bergaduh ke apa semua. Contoh lah hibah ni semasa hidup. Semasa hidup. Okay, macam puan ni tadi, dia dah tahu dah anak perempuan dia akan terima 2/3 je. Selebihnya akan pergi dekat pakcik ni tadi kan. So sebelum suami ni meninggal, siap-siap lah hibahkan seluruh 3,000 ni dekat anak-anak dia kan, supaya tak adalah bila dah meninggal dunia tu yang ini dia jadi ahli waris. Kalau tak bagi ni, maksudnya kita makan harta yang haram. Batil lah, maksudnya haram lah, rugi lah. Kita solat tengah terbalik, tapi kita masih lagi mengamalkan makan harta yang haram. Terpaksa sebut walaupun nampak sensitif kan. Itu yang berlaku kat budaya ataupun dekat masyarakat kita. Ini yang kita nak bumikan ilmu faraid ni kepada masyarakat. Ni baru sedikit sebanyak lah kita cerita. Ada banyak lagi sebenarnya. Luas sangat ilmu ni. Luas sangat. Faraid ni selepas mati. Maksudnya bila kita ada harta, harta tu perlu diuruskan. Jangan membazir, jangan terbiar macam tu je. Okey? Bila kita terbiar macam tu je, membazir satu. Yang keduanya, kita menzalimi kepada ahli waris yang ada. Menzalimi ahli waris yang ada. Sepatutnya harta tu boleh digunakan oleh ahli waris, maksudnya anak-anak dia. Meninggal seorang lelaki, suami, tinggalkan seorang isteri, tinggalkan 2 orang anak, seorang lelaki, seorang perempuan. Okey, saya beri contoh. Bila meninggal seorang suami, tinggalkan seorang isteri, tinggalkan seorang anak, dengan 2 orang anak lah, 1 lelaki 1 perempuan. Bila harta tu tak diuruskan dengan betul, dengan segera, yang ni semua tak dapat mengasa lah. Sedangkan dia nak sekolah, nak makan, nak minum, nak pergi mana-mana kan, benda tu perlu diurus segera. Kalau tangguh, itu yang jadi harta tu, apa kita kata, berlapis, kematian berlapis, munasahat kita panggil. Dan ada setengah kes yang kita pernah dengar ataupun pernah alami, isteri makan seorang, tak nak bagi ke anak-anak.
Sedangkan anak-anak ni ada bahagian dia. Okey, anak-anak ni ada bahagian dia. Dan sebenarnya bila kita sebut harta pusaka faraid, kita terikat dengan undang-undang perundangan Malaysia. Maksudnya kat situ, tu yang saya masukkan tu, pengurusan harta pusaka, berbincang, sepakat ataupun lepaskan hak. Ni kita sebut kejap lagi. Maksudnya betul lah tu, bagus soalan puan. Bila kita kata anak-anak ni semua dah lepaskan hak mereka, sepatutnya mereka akan terima, contohlah anak lelaki akan terima 2, anak perempuan akan terima 1, yang ni akan dapat 1/8 kan. Okey, contoh. Kalau ada 3,000, mak ni akan terima 375 je. Sepatutnya anak-anak ni akan terima lebihan daripada 375 ni. 2,625. Ni akan dapat 2, ni akan dapat 1. Bagi 3 lah. Bagi 3. 2,625 ni bagi 3 berapa? 2,625 bahagi 3, 875. So perempuan akan dapat 875, yang lelaki akan dapat 875. Jadi anak ni tadi cakap, okey Ustaz, anak saya semua tak nak harta ni, nak bagi kat mak dia. Okey, jadi dia lepaskan hak. Tak apalah mak yang jaga kita orang, mak yang sediakan makan minum kan, ambillah semua ni dekat mak. So dapatlah 3,000. Tu sebab benda tu kena ada pengurusan, maksudnya berbincang lah, bersepakat, lepaskan hak. Dalam konsep faraid kita akan ada salah satunya takharuj, melepaskan hak. Objektif kita nak belajar ni, dia ada berkaitan dengan hukum faraid ataupun surah An-Nisa ni, ayat yang 176 ataupun ayat yang ke-7, ayat yang ke-11, ayat yang ke-12. Okey, cuba tengok Al-Quran. Okey, cuba tengok ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Boleh? Jumpa tak? Surah An-Nisa ayat yang ke-7. Okey. Sama-sama ikut saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lirrijali nasibum mimma tarak. Al-walidani wal-aqrabun walin-nisa'i nasibum mimma tarak. Al-walidani wal-aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Okay, apa Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat yang ke-7 ni? Bagi orang-orang lelaki, bagi orang-orang lelaki ada bahagian pusakanya. Okey, daripada harta peninggalan si mati, maksudnya ibu bapa dia ke, suami dia ke, isteri dia ke kan, ataupun kaum kerabatnya. Dan juga bagi orang-orang perempuan pun juga sama, ada harta peninggalan yang dia akan waris. Sama ada peninggalan tu datangnya daripada maknya ke, ayahnya ke, kaum kerabatnya ke, ahli waris dia lah. Okey, sedikit atau banyak daripada harta yang ditinggalkan itu, sedikit atau banyak harta yang ditinggalkan itu. Mimma qalla minhu aw kathur. Mimma qalla, apa tadi? Mimma qalla minhu aw kathur. Okey, nasiban mafruḍa. Nasiban mafruḍa, bahagian yang telah diwajibkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum ni ataupun perintah ni, perintah datang daripada siapa? Daripada Allah. Kita sebut ni tadi kan, perasan tak saya sebut ni tadi? Bila mati seorang suami, bapa lah kan, meninggalkan seorang isteri,
dan seorang anak lelaki dan seorang anak perempuan. Jadi kalau ada sesetengah situasi, isteri ni ambil semua hartanya. Jadi itulah Allah Subhanahu Wa Taala datangkan perintah ini. Sebenarnya ada hak anak-anak ni. Tak boleh kata tak ada hak walaupun anak tu OKU. Okey, itu kena ingat kalau anak tu OKU ke, autism ke, okey, ADHD ke kan, yang pelik-pelik zaman sekarang ni, ataupun dia tak sihat ke, ataupun gila ke, tak waras ke, bila sebut dia tu waris, dia tu berhak menerima harta peninggalan si mati walaupun dia tu duduk dalam penjara, walaupun dia duduk di negara yang berbeza, ataupun dia duduk dalam negara Malaysia ni tapi tak bertemu, maksudnya dia tak balik-balik, tak nak balik bergaduh dengan mak dia, tarik muka, mengajuk kan, tak dapat semua harta, ataupun mengajuk tak dapat beli iPhone. Okay, mengajuk tak dapat beli iPhone, lari ke rumah. Berlaku sebab hari ni semua orang fokus kepada gadget dengan kemodenan device ni lah. Hari ni percaya tak saya kata anak kita yang 2 tahun, 3 tahun dia dah ada handphone dia sendiri. Dia dah ada handphone dia sendiri. Apatah lagi umur seterusnya lah, sekolah rendah pun dah ada handphone. Okay, kita nak beli pun mengangkak kan, nak simpan duit bukan murah kan, mahal, 4,000, 3,000. Baik simpan, beli barang dapur, boleh makan setahun. Percaya tak saya kata 4,000 boleh makan setahun. Boleh seminggu tu beli ayam 3 ekor. Contohlah ni kalau betul-betul kita ni yang sekat-sekat ataupun rakyat marahin ni, seminggu kadang-kadang RM50 pun kita boleh makan. Percaya tak saya? Ya, betul. Okey, jadi anak-anak ni tadi dia ada hak, tak boleh kita nafikan hak dia walaupun dia tadi tu OKU, walaupun dia tadi tu autism. Itu sebab saya sebut tadi, bila sebut harta peninggalan si mati, dia melibatkan undang-undang Malaysia. Kalau kita sekarang ni terikat dengan Akta Pembahagian Harta Pusaka Kecil 1955, harta tu tidak melebihi 2 juta. Kalau melebihi 2 juta, harta tu perlu difailkan ataupun perlu dimohonkan dekat Mahkamah Tinggi. Okey? Kita sebut akta probate. Adalah dia punya angka tahun dulu. Dia sedikit sebanyak dia ada kaitan dengan perundangan Malaysia. Jadi benda ni tak boleh main-main lah. Dia kena serius. Cuma kita nak cerita ni pagi ni supaya kita nak buka minda kita, supaya kita nak repair kita punya budaya dalam masyarakat kita, nak baiki. Kita nak buang amalan-amalan yang negatif. Okey, bila mati seseorang itu, isteri dapat automatik semuanya. Okey, setakat ni boleh tak? Kita tak masuk lagi tau. Kita tak masuk lagi berkaitan dengan hukum faraid ini. Cuma kita nak sebut ni. Tengok surah An-Nisa ayat yang ke-7 tu. Lirrijali nasibum mimma taraka walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma taraka al walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍah. Okey, bagi orang-orang lelaki ada bahagian pusaka daripada harta peninggalan ibu bapa dan kaum kerabat, dan bagi orang-orang perempuan ada bahagian pusaka daripada harta peninggalan bapa dan kaum kerabat, sama ada sedikit ataupun banyak. Okey, nasiban mafruḍah, kewajipan ini adalah kewajipan yang telah ditentukan oleh Allah. Tak boleh suka-suka kita ubah-ubah. Okey, ada kes yang pernah ditanya kepada saya, sebab saya melibatkan banyak harta fielda lah. Ustaz, dia ada adik-beradik 7 adik-beradik. Okey, 6 adik-beradik, seorang lelaki 5 perempuan. Okey, seorang lelaki 5 perempuan. Okey, saya bagi contoh supaya tuan-tuan ada gambaran. Seorang lelaki
5 perempuan. Okey, ni dah meninggal, ni pun dah meninggal. Okey. Kalau ikutkan, bila meninggal seorang, bila ada harta peninggalan, lelaki akan terima berapa? 2, betul? Betul? 2 Perempuan akan terima 1. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Sekarang ni ada berapa adik-adik dia? 6 orang. Okey, ada berapa bahagian yang ada kat sini? Ada 7 bahagian. Macam mana datang 7 bahagian ni? Siapa tahu? Okey, laki ni 2 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1, total tu 7 bahagian. Ni maksudnya 7 bahagian. Tapi adik-adik dia ada berapa orang? 6. Boleh faham kat situ? Okey, kalau saya tambah seorang anak lelaki lagi, dia berapa bahagian? Tambah 2 lagi, jadi 9. Okey, kalau saya tambah seorang lagi, tambah 1, jadi 10. Sedangkan adik-beradik baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, 8 adik-beradik. Tapi ada 10 bahagian. Tu yang kita nak sebut bahagian tu. Nasibam mafruḍah. Nasibam mafruḍah. Okey, ni berlaku lah yang saya pernah alami. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang adik-beradik. Okey, kalau ikutkan akan ada 7 bahagian. Yang lelaki ni nak bahagian dia 2, nak 2. Okey, nak 2 bahagian dia. Yang perempuan ni semua nak sama rata. Okey, kalau ada 3,000 ringgit, okey, 3,000, kita ambil mudah-mudahan lah senang. Kalau ada 700 ringgit, 700 ringgit, kalau sama rata semua akan terima berapa? 100. Kalau sama rata semua akan terima 100. Okey. Tapi yang lelaki ni, dia nak juga hukum faraid. Dia nak juga pembahagian mengikut hukum faraid. Jadi dia akan terima berapa? Okey, dia tak boleh kata 200. 700 ni bahagi berapa bahagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul tak? Ni kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, 7. So 100 lah kan? Tapi dia 2 bahagian 200. Betul lah 200. Sorry. Okey. Jadi yang ni terima berapa? Belen daripada 500 tu. Bagi 5 lah, akan terima 100. Sebab kita ambil angka yang senang lah. Kalau angka yang susah tu kan dia perpuluhan lebihan tu kan. Jadi kat sini dia nak bagi sama rata. Dia semua terima sama rata. Jadi kat sini bila seorang nak ikut faraid dan semua nak ikut hukum sama rata, kena dahulukan yang hukum faraid dulu. Walaupun apa nama kita kata, yang perempuan ni kata dia lah jaga mak, dia lah yang duduk dengan mak, dia lah yang keluarkan duit maintenance rumah, yang itu semua teknikal teknikal, maksudnya jaga mak apa semua, dia lah beli susu, beli paper lah, itu apa nama kita kata peranan anak-anak. Kalau yang ni tak jaga mak, semua tak keluarkan duit, okey, itu salah dia, itu dia dengan Allah, itu dia dengan mak dia lah. Tapi kita nak cerita dari konsep hukum faraid, pembahagian sama rata ataupun hukum faraid. Jadi dia kena ikut kewajipan yang telah ditentukan, yang disebut di dalam surah Nisa ayat yang ke-7 ni, nasibam mafruḍah.
Bukan suka-suka lah kita nak tadabbur surah Nisa ni. Nasiban mafruḍah. Tadi kita sebut antara objektif yang kita nak belajar hukum faraid ini, tadi kita nak fahami tentang hukum faraid, tentang diri kita dan juga harta yang kita tinggalkan. Dan setiap orang di kita berbeza-beza. Ada anak seorang, ada anak dua orang, ada 5 orang, ada anak 10 orang, 5 lelaki, 5 perempuan, 2 lelaki, 7 perempuan, 7 semua lelaki, semua perempuan. Itu yang kita nak kata berbeza-beza. Okey? Kemudian tujuan juga kita nak belajar hukum faraid ni sebenarnya kita nak betulkan, yang saya kata kita nak betulkan kesilapan yang berlaku dalam masyarakat kita. Ustaz ada dekat luar sana, ada setengah pada kita dia tak nak ikut hukum faraid. Okey? Dia tak nak ikut hukum faraid. Sedangkan Allah dah sebut dalam surah An-Nisa nasiban mafruḍah. Mimma qalla minhu aw kathur. Surah An-Nisa ni. Adapun selepas daripada itu kan berbincang adik-adik, okeylah long kau ni belajar tinggi, kerja dah bagus. Okey, dia lepaskan hak. Dia bagi semua hak-hak tu kepada adik-beradik yang kurang bernasib baik. Mungkin kerja-kerja kampung, kerja-kerja biasa kan. Dia lepaskan hak tu perbincangan. Okey, perbincangan ahli waris yang terlibat. Tapi permulaannya nak kata okey, aku nak ambil semua ataupun aku nak ikut pembagian sama rata, tak dibenarkan dalam hukum syarak. Selepas tu dia berbincang nak ikut sama rata tu terpulang. Tapi kita alhamdulillah syukur sebab kita duduk dekat negara yang ada undang-undang. Okey, saya sebut tadi kita terikat dengan Akta Pembahagian Pusaka Kecil. Akta Pembahagian Pusaka Kecil tahun 1955. Kita ada bicara kuasa. Tuan-tuan kalau meninggal dunia, bila kita meninggal dunia, harta kita tu kita perlu dibicarakan. Harta tu kita perlu dibicarakan. Dekat mana? Pusaka kecil. Ni, Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian ni, dekat apa nama? Yang JPN ni, dekat situ. Nanti ada pegawai pusaka kecil, dia akan panggil. Okay, dia contoh ni pegawai, adik-beradik dia semua yang terlibat. Okey. Dia akan cakap lah sekian okey, nak bagi ikut apa ni sama rata. Okey, tapi sebelum tu semua dah faham dah berapa bahagian yang diterima. Okey, tak nak naik sama rata. Okey, dia nak ikut faraid. Ikut faraid, pegawai tu akan kira. Okey, yang lelaki akan terima 2, yang perempuan akan terima 1. Sekian. Kemudian surat perintah. Apa yang kita kata surat perintah daripada pusaka kecil keluar selepas 2 minggu. Itu kena cepat selepas 2 minggu. Ada tu sampai berbulan-bulan. Lama Bila sebut urusan bicara kuasa ni memanglah lama. Sebab kita dengan Keluang ni kita berkongsi pejabat pusaka kecil dengan daerah Mersing. Daerah Mersing tu pun dah besar. Dia orang datang ke sini untuk dibicarakan, berkongsi. Kalau Kulai itu dia berkongsi dengan Johor Bahru, Kota Tinggi, Pontian, lagi besar. Kita berkongsi dengan daerah Mersing. Jadi bila surat perintah tu dah keluar, kita tak boleh mandai-mandai kan. Kalau hasil 7,000, kalau kata sama kata 100,000 lah kan, 100,000. Kalau 6 orang 7 bahagian 100,000. Kalau kata nak bagi hukum faraid, lelaki akan terima 2,000. Ikutlah dia punya angka-angka tu. Kita pun tak kira, tapi macam tu lah dia punya kiraan dia. Lelaki akan terima 2, perempuan akan terima 1. Sebab apa hikmah dia lelaki akan terima 2? Dia ada tanggungjawab. Tanggungjawab dia tentang ahli keluarga dia. Walaupun dia terima lebih, dia kenalah bantu adik-adik dia. Yang lain tu dah terima masing-masing punya bahagian kan. Yang lain tu dah terima masing-masing punya bahagian. Tapi yang abang tu ataupun adik-adik lelaki tu dah terima lebih, dia ada juga peranan tanggungjawab. Bukan hanya ahli keluarga dia, tapi ke ahli keluarga dia. Kalau dia ada mak dia.
Kalau dia ada adik-beradik yang kurang bernasib baik, dia kena bantu. Kalau dia okey, dia ada pendapatan sendiri, okeylah, tak apalah, Alung nak lepaskan hak, korang ambil lah adik-beradik. Itu saya kata benda ni kena berbincang. Kena berbincang. Tadi kita sebut fahami, kemudian kita sebut betulkan salah faham dalam masyarakat. Sebab ada setengah benda kita kata faraid ni tak adil. Faraid ni tak adil. Kemudian wasiat yang hibah saja menyelesaikan masalah. Okey, ada setengah benda kita hari ni dia dah tahu dah struktur faraid dia. Maksudnya dia semua terima anak perempuan yang saya cerita tadi. Dia dah tahu dah struktur dia punya ahli keluarga. Dia dah bagi sesiap lah. Dia dah bagi sesiap sebelum dia meninggal. Sebab dia tahu tak apalah, selesai kan. Kalau kata itu yang mereka dia nak dia nak serahkan. Cuma ni yang saya pernah alami jugalah, kita kata dekat Felda lah, sebelum meninggal wasiat kan, hibah, pemberian kasih sayang. Lepas dah meninggal orang tu tadi, masing-masing adik-adik tak bersetuju, tak berpuas hati, dan tak dikeberkatan dah. Mula-mula kata setuju semua, benda ni pun boleh dicabar. Tu saya kata benda ni sebenarnya bila sebut hukum faraid ni, dia melibatkan kasih sayang, kasih sayang keluarga. Kan kita kalau setahun sekali baru jumpa, kita okey lagi. Ada tu 2 tahun baru jumpa, 3 tahun baru jumpa, agak-agak macam mana, lagi dia renggang hubungan tu. Tapi hari ni kita ada zaman moden ni, kita ada apa, media sosial. Kalau kita tak jumpa lama pun, korang kita boleh jumpa secara alam maya, WhatsApp, TikTok, kan, telefon. Kalau dulu mana ada benda-benda ni, setahun baru jumpa, 2 tahun baru jumpa, 3 tahun baru jumpa. Mak sakit tak balik-balik, adik yang jaga. Ini contoh kalau ada yang berlaku kat sini, itu hanya kebetulan. Sebab itu yang berlaku. Sebab saya pernah alami dan menghadap kes-kes yang tu lah. Ustaz, abang saya tak balik, tiba-tiba mak dah tak ada, baru nak balik, nak tuntut hak dia. Memang dia ada hak, betul dia ada hak. Tapi dalam tempoh mak dia tu sakit, tu kebajikan mak tu, peranan tanggungjawab anak dia tu. Okey, kalau mak ayah dah tak ada, adik-beradik, contoh adik-beradik siapa nak urus? Kalau adik-beradik dia yang kurang bernasib baik, tak sihat, OKU, OKU ada setengah OKU yang bernasib baik, banyak apa duit dia, dapat kebajikan, dapat apa, dapat bantuan tu, dapat bantuan ni, dapat bantuan tu. Kalau kumpul 10 tahun boleh lebih-lebih belas ribu, 10 ribu. Ada. Sekali meninggal adik itu, contoh abang yang tak pernah balik tiba-tiba nak tuntut, adik itu banyak simpan duit, tak tahu nak buat apa, barulah muncul. Memang ada hak, betul dia ada hak sebagai seorang abang kepada adik dia tu, memang ada hak bahagian dia. Cuma selama yang dia sakit tu, selama yang dia tu tak sihat tu, mana kita, apa peranan kita, apa tanggungjawab kita? Itu yang kita nak belajar ni sebenarnya. Bila sebut faraid ni, dia sebenarnya melibatkan keluarga, kasih sayang. Kita nak bina hubungan kasih sayang ni yang bukan mudah lah. Dia melibatkan pengorbanan. Tapi sebenarnya kalau itu dah jadi budaya keluarga kita, tak ada masalah. Buat seminggu sekali perjumpaan, kan, buat makan-makan. Tak mampu buat banyak, buat sikit-sikit, buat cekodo, panggil makan balik, kan. Tak mampu seminggu sekali, panggil 2 minggu sekali. Datang rumah Alung, belanja makan ni, Alung nak belanja makan, ada duit lebih sikit, buat ayam goreng mewah sikit, buat sotong goreng ataupun sotong masak sambal, udang batu mie beli durian, panggil makan. Nampak macam biasa-biasa, tapi dia kesan dia sangat luar biasa. Hubungan silaturahmi keluarga jadi akrab, jadi kuat. Biasa kita dapat kat situ waktu bila? Waktu raya kan, setahun sekali je. Dan ni pun saya pernah alami juga benda tu. Maksudnya
raya je kita boleh ada peluang nak pergi ziarah rumah pakcik-pakcik, makcik-makcik. Yelah, dah bukan musim raya, kita dah ada urusan keluarga kita ada urusan kerja apa semua kan. Tapi hari ni ada WhatsApp kan, kita pun boleh WhatsApp, apa khabar pakcik, apa khabar makcik kan. Sekarang pun pakcik-makcik pun ramai dah meninggal. Kena membina hubungan dekat sepupu sepapat pula. Kalau ada jemputan kedai kedara, tahlil ke perkahwinan kan, pergi, cuba pergi. Perasan tak, ada setengah pada kita kadang-kadang dia sanggup pergi jauh-jauh nak cari keluarga, nak rapatkan hubungan silaturahim keluarga tu. Nampak macam tak ada apa-apa, tapi dia kesan dia luar biasa. Tu sebab Nabi SAW sebut, ada hadis Nabi sebut apa, apabila Nabi SAW datang daripada kota Mekah ke kota Madinah Al-Munawwarah, apa Nabi bawa? Apa wawasan yang Nabi bawa? Nabi nak, pertama Nabi sebut silatul arham, iaitu jalinkan hubungan kekeluargaan. Maksudnya sambung silaturahim lah, maksudnya sambung silaturahim. Apa maksud sambung silaturahim? Tanya khabar, santuni dia. Santuni ni maksudnya tanya khabar, sedikit-sedikit jamuan, tanya apa perkembangan kehidupan dia. Jangan tanya yang bukan-bukan kan. Berapa anak kau dah kahwin belum? Tak, ni realiti kita sebut jugalah. Jadi tanya khabar tu jangan tanya soalan-soalan yang sensitif, tanya yang umum-umum. Tapi kalau kita dah biasa dengan adik-beradik kita, tak ada masalah kan. Nah, anak kau sihat? Bila dah virus tu nak nikah tu kan, dah bujang, dah lah apa kan, gosip. Tak ada masalah kalau masing-masing tu dah faham sama masing-masing. Ni setahun sekali mau jumpa ataupun 2 tahun sekali jumpa, tanya bukan-bukan. Kita pun naik meluat buat jumpa, betul? Kita pun tak nak jumpa lah. Jadi benda ni kena jagalah, kena jaga. Ada beberapa yang lain lah, supaya saya nak sebut yang ni lah. Ada beberapa yang lain Nabi sebut, antaranya jaga solat duha, antara yang lain jamu makan, itu antara yang lain lah. Okey, sambung. Kemudian hayati konsep mengurus dan mengagihkan harta pusaka dengan kaedah yang terbaik dan juga sempurna. Pernah tak apa objektif yang kita nak belajar ni? Sebab kita nak fahamkan macam mana kaedah mengurus ni. Itu sebab nanti di akhirnya ada konsep takharuj, iaitu lepaskan hak kita. Okey, ni saya sebut macam ni. Dekat Tanah Felda, kita tertakluk dengan Akta GSA, Akta Tanah Penempatan Berkelompok tahun 1960. Contoh, kita katalah dia dapat sebidang tanah. Okey, dia dapat sebidang tanah 10 ekar. 10 ekar rumah dia, lebihan ekar ni kebun dia. Okey. Akta GXA sekatan halangan tak boleh jual tanah ni, tak boleh lelong. Maksud lelong ni cagar, dia pergi cagar dekat bank contoh. Tak boleh apa nama dia bagi orang lain uruskan, apa kita pajak pajak pun tak boleh. Okey, bila meninggal si mati, okey, ada ahli waris. Okey, bila sebut ahli waris dia tak boleh pecahkan lot. Okey, ni alung, ni angah, ni akak, ni mak, ni acu, okey, ni apa, nombor 5, nombor 6, alang hati. Tak boleh pecah-pecah lot. Okey, itu bawa akta GSA. Tapi kalau tanah kampung, contoh tanah Kampung Haji Hamzah, Kampung Manong, dia boleh pecah-pecah lot, dia boleh masuk 1000 nama boleh. Okey, tapi kalau tanah Felda, sekurang-kurangnya dia kena masuk seorang ataupun maksimumnya 2 orang penama dalam geran tu.
Tu sebab kita nak sebut ni ada satu konsep takharuj, lepaskan hak. Benda ni melibatkan pengorbanan. Tak semua orang mampu. Tak semua orang mampu. Okey, kita ambil contoh pakaian ni tadi. Pakaian mak kita ataupun adik-beradik kita ada banyak. Cikgu kan, hari ni baju kurung warna merah, esok baju kurung warna biru, besok lagi baju sabela, baju hanuri, apa macam-macam lah sekarang kan. Kumpul 30 tahun berkhidmat, lebih daripada satu gubuk, maksudnya lebih, saya kata lebih lah, banyak. Kita ada beberapa orang adik-beradik, kita sayang pakaian tu. Agak-agak pakaian tu, contohlah baju ni, boleh buat koyak tak? Okay, ni ambil alam, ni ambil atik, ni, dia boleh koyak tak? Boleh? Tak boleh kan? Sedangkan dekat baju ni ada bahagian alam, ada bahagian anak lelaki. Okay? Contohlah alung dia tu lelaki, ada bahagian anak perempuan. Tapi kita bila sebut dalam faraid, okay, tu sebab ada konsep takharuj. Dia lelaki takkan nak pakai baju kurung, ambillah, lepaskan hak. Tu yang kita sebut takharuj. Ambil lalang, ambil lalung, kan? Tu maksudnya pakaian tu perlu diuruskan dengan segera supaya tidak ada berlaku pembaziran. Ni yang kita nak belajar ni, hayati konsep mengurus segera. Contoh macam tanah ni tadi lah. Contoh macam rumah lah, rumah. Kalau mati seorang suami ataupun ayah, rumah tu boleh pecah-pecah tak? Tak boleh kan? Apa kaedah dia? Nilaikan. Betul, nilaikan. Tak semua mampu nak beli. Contoh rumah tu harga beli 40,000, dapat jual harga 200,000. Adik-adik ada 10. Adik-adik ada 10. Agak-agak kalau semua nak, macam mana nak buat? Nak jual rumah sayang, tempat membesar, tempat mendidik, tempat berkumpul, tiba-tiba nak jual semata-mata nak dapatkan duit tadi tu. Sedangkan dekat rumah tu tadi, dekat rumah ada bahagian alung, ada bahagian hangar, bumbung ni bagi alang. Contoh jadi macam mana kita nak buat? Satu, nilaikanlah yang mana ada duit boleh beli rumah ni. Okeylah, Long ada duit 200,000, kita bagi semua seorang 10K. Kalau ada yang tak setuju, satu hal lah. Ni yang kita nak belajar ni, kaedah yang terbaik dan sempurna melalui konsep takharuj. Ada 10 adik-beradik, masing-masing lepaskan hak. Tapi ada sedikit saguanti lah. Okay, seorang bagi seorang 20,000, seorang 20,000, seorang 20,000, bersetuju nak serahkan rumah ni dekat alung. Dah, alhamdulillah, syukur rumah ni selesai. Ni yang kita nak belajar, objektif pembelajaran kita nak mencari disiplin, kaedah yang terbaik, keperluan merancang harta semasa masih hidup melalui wasiat dan juga hibah. Yang saya sebut tadi ni, faraid ni selepas mati, hibah ni semasa hidup, wasiat ni selepas mati. Tapi hibah ni kalau tak bersetuju pun tak jadi juga, walaupun tu harta kita. Kalau tu memang harta kita keseluruhan, mungkin tak ada isu. Perasan tak? Adik-beradik ada 5 orang. Yang bongsu duduk dengan mak dekat kampung. Mak ada tanah, yang lain semua bekerja dekat luar. Balik-balik, alung balik tahu tanah mak tu dah ditukar atas nama adik bongsu. Kita rasa apa? Betul ke mak bagi kau ni Su? Akan ada wujud satu tanda tanya, ragu. Betul ke mak bagi kau ni Cu? Tu sebab hari ni kita terpaksa mengikut peraturan perundangan. Kena ada hitam putih, kena ada akuan bersumpah. Mak ni betul-betul memang nak bagi dekat acu.
Sebab acu ni kurang bernasib baik. Itu sebab kaedah yang betulnya panggil semua anak-anak ni tadi bincang. Kelong, latih, mana bagi busu ni duit. Tanah ni. Korang ni dekat bandar dah banyak dah duit. Okey, busu ni jaga mak, tengokkan mak, santuni mak, jaga kebajikan mak. Okey. Mak nak bagi dia lah tanah. Okey, Ainul kata, okey mak. Atau Anggang kata, okey, tantangan. Tak maaf. Tantangan dalam aku bersumpah. Tak ada berlaku, besok satu masa nanti bergaduh. Ni hibah ni. Hibah pun kena berhati-hati. Dia ada dokumen hibah yang itu kena pergi rujuk pejabat berkaitan dengan pengusaha harta. Apa nama? Peguam syariah. Saya ni walaupun tak menguruskan harta pusaka, sebab kawan-kawan tu semua banyak yang buat program pada sama, dia buat menjadi perunding harta pusaka, dia boleh uruskan kan. Tapi macam kita ni terikat dengan kerja. Saya kata tadi, dokumen hibah tu perlu disahkan oleh mahkamah tinggi. Dokumen hibah tu ataupun dokumen bukan dokumen wasiat. Wasiat ke hibah? Hibah tu maknanya dia hibah kepada anak dia, dan hibah sekali bulan tu akan nama anak. Oh, betul-betul. Tapi yang saya pernah alami, dia dah bagi, lepas tu kembali semula. Maksudnya tak berpuas hati adik-beradik. Berbalik-balik lah. Dia bila dah tukar nama kita, sebenarnya dah tak boleh dah. Cuma jadi kalau anak tu perempuan, dia tahu nama perempuan tapi ada anak lelaki, dia minta persetujuan ahli waris. Contoh ayah, dia nak bagi rumah dekat anak perempuan ni, dia tahu anak perempuan ni susah. Anak lelaki ni mungkin senang sikit, contoh kan. Walaupun anak lelaki ni dia akan dapat dua nisbah satu kan. Macam saya cakap tadi, perbincangan ahli waris. Contoh masa dia nak mati dah. Kata kalau tak bincang, bapak ni memang terus dia kasih. Ini hak yang sempurna orang tu, dia memang nak bagi orang tu. Tu tak ada isu, tak ada masalah. Cuma dia melibatkan hubungan kekeluargaan. Kan? Mana lagi yang lain dah. Ya. Anak dia yang lelaki tu tak boleh cabar lah macam tu. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh cabar lah. Sebab dah ada dokumen yang sah. Terang kan? Ya, betul. Ada dokumen yang sah. Sebab ada yang berlaku dekat sini lah kan, Feldan kita ni, bila dah kata dia tu sebagai pemilik, dia tak boleh nak patah balik lah. Walaupun waktu itu nak cadangkan dia tu sebagai pentadbir waktu tu. Kecuali dia yang serahkan. Ya, betul. Ya, betul. Bila dah ada geran, dah tukar nama ni, mungkin tak boleh cabar. Cuma isu yang saya nak utarakan ni, dia melibatkan hubungan silaturahim. Itu yang sebab saya kata tadi tu, yang saya pernah lalui. Dia dah bagi dekat orang tu tak bersetuju kan, tapi tak boleh nak buat apa, dia lain. Tak nak mengajuk. Kita sebenarnya nak keluarga kita ni, kita kata harmoni lah. Itu sebab benda ni kena bincang betul-betul. Memang dia tak boleh buat apa-apa sebab benda dah ada nama dia semua. Cuma kita tak nak berlaku bergaduh lah sekarang. Bergaduh. Sekarang ni saya bagi contoh sekarang ni harta tu A punya. A ni nak bagi dekat B. Betul? Kan? Dah tukar nama kan, B kan, hak B ni kan. Tapi ada beradik B ni, kita katalah C, D kan, tak berpuas hati. Kenapa mak bagi B? Kan? Dah tukar nama apa semua, dia nak cabar ni. Kan? Tak boleh cabar. Kan? Ni saya kata yang tadi, yang boleh cabar dokumen wasiat ni. Yang ni kena sahkan dulu dekat mahkamah tinggi. Kalau ada waris yang terlibat tak setuju, saya kata benda tu boleh dicabar. Ni sebagai wasiat, bukan hibah. Bila dah tukar nama ni semua, dah milik B, yang C, D ni tak boleh buat apa. Tapi saya kata tadi, C, D ni anak A juga kan. Kenapa mak bagi yang B, tak bincang C dengan D ni? Ni maksud saya, dia melibatkan hubungan kekeluargaan. Kita ni nak hidup lama kan, apa nak gaduh-gaduh adik-adik.
kan, tapi itu yang berlaku demi tanah yang sekakang kera ni 10 ekar ni, contohlah tanah Felda yang saya pernah hadap ni, macam-macam perangai, macam-macam ragam, macam-macam ragam. Cuma kita boleh bagi cadangan, kita boleh bagi pandangan, yang selebihnya waris kan. Kita pun ke mana-mana nak masuk di keluarga dia hasil, maksudnya memang dia kena agihkan. Bila saya sebut kalau tanah Felda dia dah hasil, faham maksud saya? Tanah Felda saya katalah ada 1000, ada 10 adik-beradik okay, kita bagi sama rata, so terima 100, kena bagi agih. Tapi dalam urusan dokumen kita tak boleh masukkan 10 nama ni, dia kena lantik seorang. Tu dalam urusan itu, kita kata dalam urusan teknikal lah, urusan teknikal pengurusan, tu pengurusan. Yang kita nak belajar ni berdasarkan surah An-Nisa ni, hukuman Allah ni, itu konsep yang kita nak bawa dalam pengurusan ni. Kalau contoh nama dokumen tu nama kita, nama A, nama orang A. Okey, dia tak boleh, bila nama A, duit tu akan masuk dekat A RM1,000. Okey, contohlah maaf sebut, puan tak tahu pun hukum faraid ni, sedangkan dah bicara kuasa dah jumpa dah pegawai pusaka kecil, kena agihkan 100 adik-adik, tapi puan degil, contoh tak tahu hukum Allah ni, tak nak bagi. Yang sedangkan yang adik-beradik yang lain ni ada 9 orang ni, sepatutnya terima 100. Dia ambil semua. Sebab pengurusan teknikal dia seorang dia dalam penama, dalam urusan Felda seorang dia. Kalau ada 2 orang pun dalam nama tu dia tak seorang juga. Itu sebab benda ni dia sedikit sebanyak dia kena ada asas ilmu lah, asas ilmu, kena amanah lah. Satu ilmu, satu lagi amanah lah, sikap, attitude, adab. Yang tu dah benda yang lain pula kita kena tahu. Kalau kita belajar penawar bagi hati, kitab penawar bagi hati karangan Syekh Abdul Muttalib Al-Mandini, ada sebut tentang kena jujur, amanah, jaga hati daripada sifat-sifat sombong. Yang tu berkaitan dengan adab, akhlak. Itu sebab yang saya cerita, ingat tak saya cerita dulu? Yang saya cerita, kita sebagai seorang Islam, kita kena tahu tentang akidah yang benar. Akidah yang benar. Kemudian kita juga kena faham fiqh. Fiqh ni kena yang sempurna, maksudnya fahamlah, tepat. Pada yang sama, kita kena garapkan juga dengan yang ketiga. Ingat lagi tak yang kita sebut? Pembersihan jiwa, tasawuf. Pernah tasawuf? Pembersihan jiwa, pembersihan hati. Okey, pembersihan hati ni kita sebut tasawuf. Tasawuf yang terpelihara. Okey, 3 ni yang kita pernah sebut dulu masa mula pertemuan kita mukadimah tu. Yang ni yang kita nak jaga ni, macam Poni kata tadi, bila kita ni kena ikut fiqh. Ni fiqh ni berkaitan dengan hukum faraid lah, fiqh atau pusaka. Bila fiqh kita dah faham kan, kita kena ada adab yang betul, kena amanah, tanggungjawab, kerana peranan yang betul. Mana boleh khianat, kita tak boleh khianat tiba-tiba ambil dia orang. Kena amanah. Okey. Yang seterusnya akidah yang benar lah. Akidah ni yang paling penting lah. Kita pun tak sentuh berkaitan dengan akidah, cuma kita dekat Johor ni, kita fahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Fahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Aliran apa? Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Pernah dengar? Al-Asy'ariyah dengan Al-Maturidiyah. Kalau dekat Melaka pun macam tu juga. Kita dah gezetkan bahawa fahaman aliran Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Ada setengah dari kita Ahlussunnah wal Jamaah, betul Ahlussunnah wal Jamaah, tapi berkonsepkan Al-Quran dan Al-Hadis. Ni yang saya nak kupas berkaitan dengan tauhid ni kan, nanti dia akan jadi berat. Tapi macam tu
Bila kita sebut akidah yang benar, fahaman kita Ahlussunnah wal Jamaah, beraliran Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Tapi untuk kita ni orang awam ni, kita ikut je apa yang kerajaan dah putuskan. Contoh kalau pergi negara yang setengah negara, akidah dia tu radikal, ekstremis, halal darah tuan-tuan kalau tak mengikut fahaman kerajaan. Tak boleh baca doa lepas solat, contohlah. Tak boleh pergi kubur, tak boleh ziarah kubur, menjisimkan Allah, mentakfirkan manusia. Nauzubillah. Kita dekat Malaysia, alhamdulillah, syukur kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Boleh. Surah An-Nisa ayat yang ke berapa tadi? Ayat yang ke-7. Sedikit sebanyak secara ringkas. Sedikit sebanyak secara ringkas. Dan tujuan kita nak belajar berkaitan dengan pengurusan harta faraid ini, kita nak semarakkan roh ilmu faraid itu dalam masyarakat kita. Ni kita ni, sekarang kita cerita ni. Kita cerita sebab ada setengah kepada kalangan kita tak percaya benda ni. Benda ni boleh menghuru-harakan keluarga. Contoh, boleh menghuru-harakan keluarga. Tetapi inilah kaedah dia yang sebenar. Sekiranya kalau kita ikut, insya-Allah akan jadi betul laluannya. Tapi kita alhamdulillah, syukur kita tak payah pening sebab kita ada akta pusaka kecil. Kita tertakluk dengan bicara kuasa akta pusaka kecil dah, tak payah pening dah. Cuma daripada permulaan ni, kita kena tahu kaedah konsep ni. Dan kita nak bantu selesaikan masalah harta pusaka orang Islam. Yang ini bukan peranan kita lah. Ini peranan agensi-agensi kerajaan ataupun orang-orang yang tertentu macam peguam syar'i, peguam apa kita kata, wakil-wakil syarikat yang arif tentang ilmu harta pusaka ni. Pernah dengar kan MM Kafalah, As-Salihin Trustee? Pernah dengar kan? Itu semua syarikat-syarikat yang baru ditubuh pada waktu-waktu ini. Okey, siapa tahu apa maksud faraid? Kita belajar tentang faraid ni tadi kan, pembahagian harta, pengurusan harta secara syaraknya. Tapi cuba tengok balik ayat yang ke-7 tadi, nasibam mafruḍah, ketetapan, kewajipan, ketentuan. Faraid secara bahasa, faraid dari segi bahasa, ketetapan, kewajipan, ketentuan. Anak lelaki terima 2, nisbah 1. Anak perempuan akan dapat 2/3 kalau dia semua perempuan. Kalau dia seorang isteri tak ada anak, dia akan terima 1/2. Kalau dia ada anak, dia akan dapat 1/8. Isteri akan dapat 1/4. Kalau dia ada anak, 1/8. Suami akan dapat 1/2 kalau tak ada anak, akan terima 1/4 kalau ada anak. Ini kita akan sebut nanti. Sebab bila sebut faraid ni kan, dia tertakluk dengan 3 perkara. Pertama, kita kena faham ahli waris. Yang kedua, kita kena faham penghalangan. Dia menghalang ahli waris sekian. Yang ketiga, dia kena tahu tentang berkaitan dengan apa nama Allah SWT, waris fardu. Tak, pengiraan. Ini yang kita belajar sedikit sebanyak ni. Ni yang kita nak sebut ni. Bila sebut faraid ni, ini kita nak sebut ni, ketetapan, ketentuan, ahli waris, penghalangan, pengiraan. Itu dari segi bahasa. Kalau dari segi syarak, siapa tahu pengurusan hukum faraid ni adalah hukum yang berkaitan dengan pengurusan harta pusaka. Pengurusan harta pusaka yang bersih setiap kepada waris yang berhak. Dapat? Tak susun ayat pun tak apa. Pengurusan harta pusaka yang bersih. Faham yang bersih? Dan lepaskan uruskan hutang dia, wasiat dia, urusan mayat dia, kafan, solat, sembahyang kan, tu kan duit juga, nak kena bayar. Gali kubur, orang gali kubur kena bayar. Liang lahat, kayu liang lahat kena bayar, betul? Kain kafan,
kan? So semua nak kena bayar. Kalau dekat sini ada badan khairat, berapa sebulan? Ke setahun? Setahun. Alhamdulillah. Badan khairat ni lah sedikit sebanyak mengurangkan beban. Kalau tak, kuang-kuang kos dia sehingga ke 700 ke 900. Gali kubur 200, 300 sekarang ni. Siapa nak gali malam-malam? Kan? Jengkaun kan? Jengkaun 300. Kalau nak cepat, kalau guna cangkul, lama lah 5 jam tak tunggu. Kan? Lepas tu kain kafan kuang-kuang satu set 200 lebih, 100 lebih contohlah. Lepas tu kayu yang lahat kan kos 800 800. Kalau tak masuk badan khairat Syarul, mana nak cekau tu, mana nak dapat 800? Kalau kita ada simpan duit, alhamdulillah. Kalau tak ada simpan duit, agak-agak mayat tu terbiam gitu lah. Dah ada lah sebab kita orang Islam fardu kifayah. Maksudnya orang dalam kampung tu kena usahakan walaupun dia tak ada masuk badan khairat kematian. Sebab kalau tak nanti semua akan berdosa. Ini yang kita nak belajar ni. Faraid, ketentuan ataupun kewajipan ataupun ketetapan bahagian yang telah ditentukan. Ada ahli waris sekian akan terima 1/2, ada ahli waris akan terima 2/3, ada ahli waris yang terima 1/6, 1/8, 1/3. 1/3 siapa? Siapa tahu kat sini kalau 1/3 tu siapa yang akan dapat? 1/3. Tak pernah dengar Tak apa, nanti kita akan belajar pada masa akan datang. 1/3 ni yang akan terima adalah ayah dan ibu. Ayah dan ibu. Datuk tak. Datuk 1/6. Tak apa, nanti kita akan sebut. Ya betul. Ni kita sebut kalau bila anak meninggal ada ayah dan ibu. Okey, boleh setakat ni. 10:44. Kan sebenarnya banyak lagi yang kita nak sebut, cuma kita nak habiskan sikit je. Harta pusaka ialah segala aset yang bernilai milik si mati semasa dia hidup, yang dia tinggalkan dan akan diwarisi oleh ahli waris yang terlibat. Macam tadi ada sebut kan, pencen contoh, dia bukan yang dipusakai. Contoh sumbangan pun bukan juga untuk dipusakai. Contoh kan, mau meninggal ada Abang Usman, wang sedekah, betul kan? Ada orang siap kan, satu tabung masuklah duit, kumpul-kumpul dapat 10,000 contoh. Alhamdulillah ada setengah wang boleh dapat. Jadi duit tu tak perlu difaraidkan. Duit tu perlu digunakan untuk urusan tu lah. Kalau nak buat kenduri kendara, buatlah guna duit tu. Infak yang mau bagi tu. Okey, jangan gunakan duit si mati yang masih lagi belum kita bincangkan nak buat pengagihan. Bukan, yang tu jangan kacau dulu. Contoh duit si mati ada 10k kan, duit tu jangan kacau dulu. Yang itu nanti kena hukum faraid. Selesaikan dulu hutang dia, wasiat dia, lepas tu faraid kan, baru guna duit tu. Tapi duit sumbangan yang orang datang bagi waktu kematian ataupun waktu kenduri kendar, tahlil tu semua, duit tu yang boleh kita gunakan untuk buat kebun kubur dia ke, buat badal haji, badal umrah dia ke kan, ataupun apa-apa urusan yang kita nak guna. Bila sebut hutang, dia ada dua hutang. Satu kategori hutang dengan Allah, satu kategori hutang dengan manusia.
Hutang dengan manusia maksudnya dia hutang RM50, dia kena bayar lah RM50 hutang dia dengan manusia. Kalau hutang dia dengan Allah seperti solat, seperti puasa, zakat kan, antara yang lain ibadah haji dan umrah yang tak pernah dia sempat nak buat, okey, boleh ambil duit daripada situ, boleh ambil duit daripada situ sebelum difaraikan. Selepas kalau nanti ada sumbangan nak tampung-tampung pun tak ada isu, tak ada masalah, boleh tambah-tambah, boleh tambah-tambah. Okey, ia merangkumi semua harta sama ada benda itu benda yang kecil ataupun benda yang besar, ataupun benda yang banyak ataupun benda yang sedikit. Seperti yang kita dah pernah sebut tadi, pakaian, baju, selipar pun juga harta dia. Okey, kopiah, surat khabar, duit, tepung. Ya, betul. Tapi benda tu kena ada kaedah yang saya sebut tadi lah, kaedah takharuj. Kena segerakan lah, bincang lah, kena segerakan. Kalau dah bincang semua Ya, tu tak ada isu. Tapi masing-masing kena tahulah bahagian masing-masing. Cuma nak cakap pasal pakaian contoh, ataupun duit shilling contoh, ataupun selipar, kopiah, ataupun pinggan mangkuk, tak berkembang benda yang bernilai. Ni kita nak cerita benda yang kena segerakan ni, kata rosak lah kan, kata nanti membazir. Okey, semua bersetuju. Okey, kita nak sedekahkan. Sedekah barang kemas dia perlu dicairkan. Kalau semua bersetuju, okey, barang kemas ni katalah harga dia 30k contoh. Kalau duit ni semua akan pandang duit ni kan. Jadi kalau semua bersetuju, okey, tak apalah, long bagi busu jaga mak, ambil lah. Semua setuju tak? Okey, semua setuju, bagi barang kemas tu. Okey, tak nak, benda ni perlu dicairkan, dinilaikan, dicairkan, dapatkan dalam bentuk duit, bagi ikut hukum faraid 1/2, 1/2 nisbah 1 dan sebagainya. Wallahu a'lam bisawab. Sebenarnya kalau kita sebut tentang pembahagian harta faraid ini, banyak isu-isu dia pun banyak, soalan-soalan dia pun banyak. Okay, ilmu ni sangat luas. Tapi sebenarnya kita nak kaitkan dengan tadabbur kita sebenarnya. Tu jangan terpandang. Tadabbur kita surah An-Nisa ayat 7, 11, 12 dengan 176. Jadi yang nombor 7 ni yang kita baru buka ni, iaitu mimma qalla minhu aw kasur nasiban mafruḍah. Daripada kita mulakan tadi tu, rijalun nasibum mimma blablabla. Kemudian An-Nisa pun juga, yang lelaki ada bahagian, yang perempuan ada bahagian, sama ada sedikit sebanyak, masing-masing ada ketentuan yang telah ditentukan di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-7. Ayat 11, 12, 170 baru ada cerita tentang ahli waris, penghalangan dengan pengiraan. Kan? Yang kita nak cerita hari ni tentang konsep objektif kita belajar sedikit sebanyak tentang mukadimah tentang hukum faraid dan isu-isu yang berlaku dekat luar sana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan halalan thayyiban wasi'ah wa amalan salihan mutaqabbalah wa shifaa min kulli da'. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.